Sebelum kita pergi Mekah, antara benda yang perlu kita sama-sama tengok adab semasa kita berada di tanah haram nanti. Yang pertama, menyedari perjalanan haji adalah perjalanan ibadat. Yang kedua, kebergantungan kita sepenuhnya dengan Allah. Jangan berharap pada pegawai tabung haji atau kepada pegawai travel atau kepada ustaz-ustaz yang membimbing. Ketiga, bersyukur redha dalam sebarang keadaan. Ini biasa orang kata sabar-sabar lah. Nombor 4, menyedari diri sebagai tetamu Allah. Duduk sana kita sebagai tetamu Allah. Yang kelima, menjauhi percakapan dan perbuatan yang keji, menunjukkan akhlak yang mulia. Nombor 5 ni macam-macam lah. Kalau kita berada di sana, banyak benda-benda yang perlu kita sama-sama perhatilah. Antara yang suka untuk saya share, suka untuk saya sebutnya, bila berada di tanah suci ni sebab dia holy place, holy land, tempat yang Rasulullah SAW hidup tu, dia banyak perkara-perkara yang pelik lah yang boleh kita sama-sama tengok. Ada titik-titik warna purple tu. Kalau tuan-tuan perhati, titik warna purple tu dalam tu semuanya dipanggil tanah haram. Bila tanah haram, pahala 100,000 tu semua dalam tanah haram tu, dalam titik-titik warna purple tu. Yang titik hijau tu tempat kita niat kalau kita datang daripada luar tanah suci. Bila kita masuk dalam titik purple, pahala dia 100,000. Kenapa 100,000? Kerana hadis Nabi SAW beritahu, sesiapa yang buat baik di sana digandakan. Dan pendapat ulamanya bukan di dalam Masjidil Haram sahaja, di seluruh tanah haram. Jadi berkait dengan ini, berkait dengan adab bila kita masuk di sana. Dia ada satu hadis Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nakatat min qalbihi nuqtatan sauda. Kita ni kehidupan seharian kita, bila kita dah balik, bila kita dah bermimpi, bila kita dah cukup umur, satu kali kita buat salah, Allah akan letakkan satu titik hitam di hati kita. Dan bila kita minta ampun, Allah akan naza'a wastaghfar wa tamsaqul qalba. Allah akan hapuskan titik-titik hitam tersebut. Dan gambarannya macam mana? Kalau kita berada di Malaysia, kalau kita berada di sarjana utama ICU kita ni, sekali kita buat salah, sekali tak sampai subuh satu titik. Sekali kita, kalau anak lah, kalau saya sebagai anak, sekali kita lawan ataupun derhaka pada mak dan sebagainya, satu titik hitam. Kalau kita di dalam negara kita Malaysia ataupun di luar tanah haram, sekali buat salah, satu titik. Ini kita berada di dalam kawasan kita lah. Jika tuan-tuan masuk dalam kawasan tanah haram, dalam titik warna purple tadi, bila kita berada di dalam kawasan titik-titik purple ni, berada dalam kawasan ni, pahala 1,000. Buat dosa dalam kawasan tanah haram ini, titiknya satu titik, tapi saiz dia besar. Sekali tak solat subuh ataupun sekali tak solat dalam tanah haram, satu titik, tapi saiznya besar. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan dalam surah Al-Hajj ayatnya, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nuzikhu min adzabin alim. Kalau tuan-tuan nak buat jahat, dalam ayat tadi surah Al-Hajj ni, wa may yurid arada yuridu, kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab, arada yuridu tu fi'il mudhari', tak buat jahat lagi, baru niat. Orang mak hitam ni aku tampar juga kan. Kan kita semayang sana kan mak hitam ramai. Dah lah hitam, busuk pula kan. Mak hitam dia tu kan. Dah lah hitam, busuk pula. Kadang-kadang dia pakai baju tu jubah hitam, abaya perempuan dia tu kan. Kita tengok menggeli-geleman. Kat bawah ni tanah saja. Dia jalan seret jalan kan. Jadi dah lah hitam, busuk pula tau. Kan aku tampar kan. Dah di atas maya duduk sebelah kita tu, dah lah kan Masjidil Haram kan penuh rampak-rampak kan. Dia duduk sebelah kita tu ataupun kita sujud, kena atas baju dia. Ya Allah, busuk kau. Busuk maksudnya busuk saya. Baik, kita tak selesa kan. Dalam keadaan tersebut, adab kita di tanah haram macam mana? Contoh selalu kita kena orang, kita kena tak tahu nak jawab macam mana, nak marah kan.
Manusia juga dia. Dalam situasi tersebut, wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin. Kalau kita niat aja nak katok dia, niat aja nak pukul dia, niat aja nak buat jahat pada dia, Allah dah bagi satu dosa. Satu dosa tu macam mana? Satu dosa tu ni lah. Dosa-dosa kita di tanah halal, kita di dalam, kita di luar tanah haram. Kan ni luar tanah haram, ni dalam tanah haram. Kalau di luar ni, satu titik hitam tadi tu, bila kita buat dosa, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita buat dosa baru Allah tulis satu titik. Barulah malaikat atik tu tulis dalam buku catatan kita, baru letak satu titik hitam di hati kita. Tapi kalau di tanah haram Mekah, di tanah haram Mekah ni, betul-betul kita berada di tanah haram, kita niat je nak buat jahat, tak buat lagi. Niat nak buat jahat satu titik, buat jahat dua titik. Jadi kalau berada di dalam tanah haram nanti, tak kata korang tuan-tuan, tak kata korang, saya sendiri, saya apa yang saya alami setakat, saya alhamdulillah umur saya 20 saya duduk Mekah. Saya belajar di Sri Quran, belajar di pondok sana. 2005 saya kahwin, 2007 saya habis belajar nak sama master. 2009 waktu saya kerja tabung haji di sana, 2009 saya balik, lepas tu jumpa tuan utusan kita ni, Ustaz Razi kita. 2009, lepas tu saya kerja jadi manager hotel di sana. 2013 lah saya balik duduk Malaysia. Lepas tu duduk ulang adik pergi haji umrah lah. Dalam masa 13 tahun saya duduk sana, pengalaman yang Pak ni Allah Akbar, banyak. Kita niat je nak buat ajar contoh macam tadi lah. Bawa baju ni, ya Allah, busuk kau lah. Tapi dia yang pakai tu, dia boleh pakai. Kita yang duduk sebelah ni kan, kita masyarakat, kita bersih, kita memang Masya Allah lah kita orang kita kan. Tak flush toilet pun kita boleh bertengkar dengan bini kita kan. Tak flush saja kan. Itu jadi style kita kan. Baguslah bersih. Jadi dalam situasi tuan-tuan, puan-puan, datuk-datuk berada di tanah suci nanti, adab di tanah haram, dalam bab ni, dosa ni jangan niat je nak buat jahat. Jangan niat. Fikir nak buat jahat, memang dah dapat. Allah Akbar. Kalau dah dapat tu, buat betul dapat dua. Kalau tak buat pun kita dah fikir, dah bayang-bayang nak buat jahat tu, Allah bayar cash lah tuan. Allah bayar cash. Dan satu lagi, saya nak pesan ni untuk saya sendirilah. Saya nak pesan kat isteri saya, nak pesan kat anak-anaknya. Allah akan tutup aib kita kalau kita buat dosa tersebut 2 kali. Kali ketiga ataupun lebih daripada 3, kita buat dosa yang sama, Allahumma astur, Allah tak tutup dah aurat, Allah tak tutup dah aib kita, Allah tak tutup dah aib kesalahan dosa kita. Kalau kita ni jenis buat kali keempat pula, kali kelima, na'udzubillah, kita selamatlah kita, ya Allah, semoga Allah jaga saya, orang akan tahu, Allah akan buka aib tersebut. Contoh paling mudah, contoh dia mencuri kali pertama, orang tak tahu lagi. Mencuri kali kedua, tak tahu lagi. Merampok kali ketiga, curi kali ketiga, mungkin tak tahu lagi. Kali keempat, kali kelima, barulah orang pasang, barulah orang nampak. Jadi situasi di Mekah, situasi di tanah haram lebih daripada itulah. Jadi sama-sama lah kita jaga dalam bab nak pergi Mekah, dalam bab jaga adab dengan tanah haram ini. Mungkin kita orang bagus, kita tak pernah buat jahat. Tapi larangan ihram ni ada 13 perkara. Larangan ihram 13 perkara nanti masing-masing kena jagalah. Tak kata kau orang, saya sendiri, saya nasihat untuk saya ni. Kita pergi banyak kali kan. Jadi bila kita sampai di sana tu, masing-masing kita jagalah. Kita tak nak hati kita, mula-mula hati kita bersih, tak ada titik-titik hitam ni. Pergi Mekah hati kita bersih, alhamdulillah, kita bertobat sungguh pergi Mekah. Sebelum pergi Mekah tu, sampai Mekah banyak titik pula. Orang lain balik Mekah hati bersih, kita pula balik Mekah sebab buat dosa di Mekah, balik Mekah hati kita hitam. Na'udzubillah. Kita tak nak kita pergi Mekah, ajak-ajak hatinya untuk suruh jadi Nabi Muhammad SAW balik Mekah. Tiba-tiba pergi Mekah bertukar terbalik. Balik Mekah kita jadi Abu Jahal pula. Pergi Mekah nak dapat haji mabrur, nak buat apa haji umrah makbulah, nak jadi Nabi Muhammad SAW. Tapi sebaliknya, balik kita pula jadi Abu Jahal. Kita pula jadi kepala penjahat. Kita pula orang nasihat tak dengar, kita pula ajak
Kita orang lain aja datang sampai subuh masjid, kita tak bagi solat subuh masjid lah, sekali kita pula lawan. Gitu memang curi duit ni. Kita pula jadi kepala penjahat. Kita pula ujung timbul yang menimbulkan keraguan kepada AJK masjid. Dia nak buat masjid 7 juta, dia nak bagi kontraktor pada kawan dia lah tu. Kita pula kan. Contohnya lah, tu pakat-pakat termuat buat masjid besar 7 juta. Situasi berada di dalam tanah haram, tuan-tuan, puan-puan dan tuan-tuan kena sama-sama jagalah. Jadi aib kita banyak. Alhamdulillah Allah tutup. Jangan kita pergi buka nanti dengan kesengajaan kita buat dosa, dengan niat kita nak buat jahat, dengan niat kita malah dan sebagainya, pergi sana dia balik. Bukan ramai, adalah beberapa orang yang saya kenalnya pergi sana, ya Rabbi ya Karim. Pergi tu nak elok lah, tapi tiba-tiba balik, Allahu Akbar. Kita tegur tak jadi lah. Balik memang dia jadi Abu Jahal. Adalah yang jemaah haji pergi sana pakai tudung, balik tak pakai tudung, dalam Instagram, dalam Facebook tak pakai tudung, tu normal, tu biasa. Itu lawan syariat, tu biasa. Ini yang betul-betul boleh lawan. Allahu Akbar. Minta selamatlah kita, jangan Allah masukkan kita di kalangan mereka yang tersebutlah.